Kalau kita lihat di sini, kalau bertemu sesama sendiri mungkin akan tercetusnya mungkin kita lihat style of play yang telah dapat diselidiki oleh lawan masing-masing yang kita lihat liga kita tidak terlalu besar, itu hanya 14 tim sahaja yang tinggal. Jadi mendapat intensity game yang lebih tinggi atau konsep lawan masing-masing yang berbeza. Kemungkinan juga ini salah satu cara pasukan-pasukan dalam negara kita yang akan bermain dalam liga kita untuk menetapkan konsep dan style masing-masing supaya tidak dapat diintai ataupun dikaji dengan lebih mendalam oleh pasukan lawan masing-masing. Hampir daripada separuh kelab Liga Super berguru di luar negara untuk menghadapi kancah Liga Malaysia musim ini. Paling mencuri tumpuan juara 9 kali berturut-turut Johor Darul Takzim apabila sekali lagi memilih Dubai sebagai aksi pramusim. Kedah Darul Aman FC pula muncul satu-satunya pasukan Liga Malaysia yang mengadakan persiapan di bumi Eropah. Skuad bimbingan Afuzi Zain itu berkelana ke Turki, tatkala Thailand jadi destinasi Selangor FC, Terengganu FC dan Sabah FC. Ya, ini sebenarnya satu proses yang pertama sekali bonding the players, sebab apa nak menghadapi season baru, dan juga satu aspek yang mungkin boleh memperbaiki setiap percaturan, iaitu persefahaman yang melibatkan daripada aspek bonding tadilah. Dan kalau kita lihat juga ini salah satu cara untuk jurulatih dan juga pengurusan untuk menetapkan sasaran-sasaran tertentu berdasarkan perlawanan-perlawanan yang mungkin yang lebih berintensiti tinggi. Okey, baik, ini pula update keputusan aksi perlawanan persahabatan pramusim pasukan-pasukan di Liga Super. Yang pertama ni hebatlah menyaksikan JDT berjaya raih kemenangan 3-0 dalam perlawanan menentang kelab dari UAE Fursan Hispania. Sementara KL City dan Kelantan United sekadar catat seri tanpa jaringan. Mungkin mereka masih lagi mencari keserasian. Helson Kayon macam mana? Begitu juga aksi antara Nogori 9 FC menentang Terengganu di Paroi berakhir dengan keputusan tanpa jaringan juga. Okey, baik, menjelang Liga Malaysia yang akan bermula pada bulan ini, kita akan bersama dengan dia ni memang setiap musim bola dia sibuk. Sebenarnya tak payah introduce pun. Satu Malaysia kenal lah dekat dia ni. Zul kan Helmi. Zul? Zulmi Zainal Azam. Ya, saya. Dari ni kan ni Zul? Dari ni dah untuk Liga Malaysia 2023. Mungkin sibuk lepas ni yang dekat luar kat stadium. Of course lah. Especially kita penyiar rasmi tu lagi busy lah kan Zul? Betul. Jadi tak sabar bulan 2, 24 bulan. Ya, betul. Alright. Okey Zul, kita nak bertanya sedikit tentang laporan Zul tadi, di mana Zul ada mention bahawa hampir separuh pasukan berkelana di luar negara. So adakah ini memberikan indikasi bahawa liga yang akan datang ni, yang kita nak siarkan secara rasmi ni, akan lebih kompetitif this time around Zul? Okey, saya nak betulkan sebenarnya bukan hampir. Saya punya laporan tadi sebenarnya lebih daripada separuh. 8 total yang akan ataupun yang berkelana berguru di luar negara. First JDT seperti yang semua tahu di Dubai. 6 lagi di Thailand, iaitu Terengganu, Selangor, Sabah, Kedah, Seri Pahang FC dan termasuk Kelantan. Satu lagi sebenarnya pasukan ni mengejutkan saya kerana mereka juga berlatih di luar negara, iaitu Kuching City FC akan ke Cambodia. Jadi satu trend dalam bola sepak Malaysia kerana berbanding beberapa tahun ke belakang ini, mungkin faktor COVID dan sebagainya, mereka tidak boleh ke luar negara. Jadi trend ini kita dapat lihat ataupun memberi gambaran Liga Malaysia 2023 itu akan menghadirkan satu saingan yang cukup sengit berdasarkan persiapan rapi pasukan-pasukan dalam mengharungi mungkin saya boleh katakan 26 perlawanan keseluruhan, yang mana untuk saingan keseluruhan membabitkan Piala FA, Piala Malaysia, ada penambahan sebanyak 50 jumlah perlawanan. Jadi itu yang saya dapat lihat faktor utama mereka memilih luar negara sebagai destinasi pramusim berbanding berlatih di tanah air. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita nak flashback balik kan, memang perkara ini dah jadi kebiasaan. Setiap kali pre-season tim akan ke overseas. Tapi saya nak tanya juga, Zul sebut 7-8 tim lah. Betul. Berkelana ke luar negara.
hampir separuh dalam negara saja. Jadi apakah itu boleh menjadi petanda bahawa tim yang buat pre-season game locally, kita dah tahu dah kat mana nanti posisi mereka dalam liga, itu satu. Ataupun mereka ni sebenarnya mengambil langkah jimat cermat. Tak payahlah kita pergi overseas, kosnya tinggi. Betul. Tertrain kat dalam negara. Macam mana Zul? Saya melihat perkara ini subjektif kerana terbukti persiapan luar negara yang rapi. Saya mengambil contoh JDT, proof pasukan ini memiliki material untuk menjadi juara. Apabila mereka mengharungi aksi pramusim yang begitu baik dan akhirnya kita dapat lihat keputusan dalam penyertaan mereka dalam Liga Malaysia, menjuarai saingan Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia. Jadi itu menunjukkan keberhasilan persiapan rapi di awal musim. Tetapi saya tidak menolak kemungkinan juga tanpa keluar negara boleh membantu ataupun tidak menjejaskan pasukan itu dari segi prestasi mereka. Kita ataupun saya ambil contoh KLCT FC. Mereka tidak pernah berkelana ataupun mengharungi aksi pramusim di luar negara, tetapi untuk 2 tahun berturut-turut ke belakang ini mereka layak ke final Piala Malaysia 2021, final Piala AFC 2022. Jadi ini saya melihat sesuatu perkara yang subjektif, memberi kesan yang baik kepada peserta pasukan menerusi ataupun dibuktikan oleh JDT, tetapi memberi kesan yang baik juga kepada pasukan tidak keluar negara menerusi ataupun buktinya adalah KLCT FC. Jadi saya melihat bagaimana sesebuah pasukan itu mengharungi, mencatur perjalanan mereka sepanjang musim mendatang. Banyak faktor jugalah yang boleh membantu pasukan I nak tambah something because ni adalah preparation untuk Liga, dengan Liga Super, betul? Tadi Zul mention about KLCT, tetapi kalau kita lihat kepada kedudukan KLCT dengan Sabah contohnya musim lepas, Sabah pada kedudukan yang lebih baik, tempat yang ketiga. Macam mana pre-season mereka musim lepas, Zul? Adakah mereka pun keluar negara ataupun tak ada pun? Untuk Sabah FC? Yes. Tidak. Mereka pun melalui senario yang sama. Dan kalau tak silap saya, hanya pasukan JDT saja yang mengharungi pramusim di luar negara pada tahun 2021 ataupun tahun sebelum-sebelumnya. So conclusion dia subjektif lah, keluar negara ataupun tidak, tak semestinya memberi indikasi yang di mana kedudukan mereka di Liga. Betul. Okey, kita selalu bila Liga Super kita akan sebut JDT. Zul pun sebut contohnya pasukan JDT. Kalau kita tanya siapa, contohnya pasukan JDT. Okey. Zul, JDT ni sebenarnya perlu ada pencabar. Kalau tidak, liga kita ini akan menjadi liga yang predictable. You will know that from the awal season, kita dah tahu, okay, JDT going to be the champions again. Jadi, apakah itu akan berlaku kali ini, Zul? Dan sebenarnya kita nak ada yang mencabar. Sampai even last match Liga Super, JDT tak confirm lagi juara. Yang itu kita nak. So, senario ni apakah akan berlaku lagi? Betul. Ini berlaku kepada bukan sahaja di Malaysia, berlaku di Eropah seperti di Bundesliga. Bayern Munich menjuarai saingan Liga Bundesliga dah boleh dijangkakan berdasarkan pemain yang dimiliki. Dan mungkin negara lain di Eropah yang saya boleh ambil contoh. France maybe? Perancis, PSG. Dan itu berlaku dalam Liga Malaysia. Ini berdasarkan ataupun ini berlaku kerana pasukan JDT sendiri itu, dia ketika pasukan lain cuba mengejar, mereka cepat melarikan diri. Cepat tukar gear. Menerusi pengambilan pemain, facilities dan sebagainya. Tetapi saya setuju yang Akbar katakan, kita mahu pencabar baru. Dan kalau kita nak cakap siapakah pencabar baru untuk musim baru Liga Malaysia, mungkin terlalu awal ataupun kita boleh jangkakan. Saya ambil satu nama ataupun satu pasukan ialah Selangor FC. Sebab Selangor FC membuktikan di bawah bimbingan Tan Chien Ho, mereka Tan Chien Ho hanya memerlukan masa beberapa bulan saja untuk memastikan Selangor layak ke final Piala Malaysia. Dan berdasarkan pengambilan secara penuh pada musim 2023 dan mungkin keputusan beliau memilih pemain import, Selangor dilihat berada dalam ataupun saya boleh katakan mempunyai potensi sebagai pencabar berbanding Kedah dan juga Terengganu. KL? Termasuk Kuala Lumpur City FC. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Kedah dengan Terengganu diberi nafas baru, menerusi jurati baru. Jadi saya rasa mereka memerlukan masa, walaupun sebenarnya pasukan seperti Kedah dan Terengganu ini adalah pasukan yang memerlukan keputusan, bukan pasukan yang eksperimen ataupun
sekadar ujian. Jadi saya memilih Selangor. Sebagai Dia pencabar. mempunyai potensi Untuk mencabar sebagai je. pencabar. Yalah, kita nak jadi macam dulu Liverpool dengan Man City. Until the last game, kita tak tahu piala tu nak pergi mana. Kejap dia bawa dekat dekat Manchester, kejap dia bawa dekat Liverpool. Yes. Duduk tengah-tengah. Ya, Dia tu betul tu, baru Abang. excitement. Dan menariknya untuk tahun ini saingan liga itu panjang daripada Februari sampai Disember. Jadi saya juga berharap keputusan siapa juara liga itu akan dimutamatkan di bulan Disember, sekaligus menjadikan Liga Malaysia 2023 ni satu yang bukan anti climax. Ya. Kita suspend sampai ke hujung. Betul. Baru Kadang-kadang tu best. kita tengok game liga ada lagi 3-4 game. Tapi JDT dah champion. Jadi kalau bolehlah kita nak jadi liga ni jadi macam EPL lah tahun ni. Siapa sangka Arsenal boleh on top kan? Liverpool Betul, sampai betul. 4 ke 9. Kecil hati fans Arsenal. Dia cakap siapa sangka. Cuma saya nak mohon maaf kat Akbar, saya belum mention pasukan Negeri Sembilan lagi setakat ini. Mungkin soalan terus. Okeylah, at least Negeri Sembilan ada dalam Liga Super. Tim I tak ada Baik, pun. pelebih kata dah cukup masa untuk Zul lah. Sebab dia tak sebut Negeri Sembilan tadi. Okey, apa pun terima kasih Zul. Sama-sama. Kita ada banyak lagi sebenarnya untuk kita berceloteh pasal bola sepak because we are the host broadcaster for Dan kita pun excited. Ya, betul. Macam-macam nak tanya dekat Zul sebenarnya. Kita di pihak meja berita wartawan akan bawakan banyak lagi topik-topik yang menarik untuk dikembangkan di Nadi Arena. Okey, baik. Terima kasih Zul. Terima kasih Zul. Of course Zul and the gang akan terus bawakan segala yang berlaku di atas padang dan juga di luar padang. So bersama dengan kami di Astro Arena sentiasa, okey? Alright, sebelum kita memulakan Liga Malaysia edisi 2023, kita nak recap semula kedudukan dan juga di manakah pasukan-pasukan musim lepas. Akbar, Negeri Sembilan di tempat yang keempat ya? Betul. Pernah satu ketika di Sembilan di tangga yang kedua. JDT tepati ramalan apabila mereka muncul juara dengan meraih 56 mata kesuhannya. 12 mata jauh belum habis liga dah muncul juara meninggalkan pencabar terdekat mereka itu pasukan Terengganu dan juga pasukan Sabah yang poin mereka pun 2 mata saja. Yes. Dan macam yang kita ingat musim lepas, kedudukan kedua tu memang jadi rebutan ya di antara Terengganu dan juga Sabah. Sampai ke hujung kita nantikan siapa sebenarnya yang mampu untuk berada di belakang Johor DT.